Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita betul-betul memulakan majlis ilmu kita pada pagi ini, pertamanya sebab ramai juga yang bertanya status saya. Sebab apabila kita diberi, kita semua tahu Menteri Agama kita terlibat positif sekarang, jadi ramai pihak yang mahu saya mengesahkan status saya. Sebab beberapa kali saya hadir dalam program Yadim, sebab saya baru saja dilantik sebagai ikon Yadim. Jadi kedua-dua majlis yang saya hadir memang tidak ada bersama ketika itu YB Menteri. Jadi saya tidak ada kontak rapat, dikatakan istilah kontak rapat tu kan. Mungkin saya adalah kontak yang ketiga ataupun keempat, begitulah. Jadi apabila kontak rapat semua negatif, jadi saya insya-Allah lah dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi saya perlulah maklumkan supaya tidak timbulkan keresahan awam. Kod ibu-ibu duk bimbang kan, ustazah ni betul tak ni ustazah Asma ni. Subhanallah pertama. Yang kedua, saya memang tidak mewawarkan majlis ilmu pada pagi ni. Biasanya kita akan share lah poster tu di media sosial, di page ataupun di Facebook, kerana kebimbangan dengan peningkatan jumlah kes kan. Tetapi alhamdulillah walaupun tak diwawarkan, ibu-ibu muslimat, orang-orang Taman Keramat ni, orang-orang KL rupanya jiwanya sangat kuat, jiwanya sangat berani, masya-Allah. Jadi saya sebenarnya dari sudut hati yang dalam, bila orang bertanya, ustazah nak batalkan ke teruskan, di pihak kami masih lagi, maksudnya menjawab dengan jawapan terpulang kepada penganjur, dan kami insya-Allah akan turun sahaja. Dan kita yakin ujian ini perlu diuruskan. Selain daripada SOP tu wajiblah, tetapi keimanan, kebergantungan kepada Allah, doa-doa kita dan sebagainya. Dan susulan setelah itu usaha yang bersamalah kita sebagai rakyat dan juga dengan pemimpin kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ibu-ibu muslimat sekalian, nanti kita juga akan bincanglah sedikit bila kita perlu hidup dengan suasana ni. Kita perlu hadapi, bukan lari. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis ilmu, solat-solat berjemaah, insya-Allah kita teruskan dalam keadaan sebenarnya itulah salah satu cara kita menghadapi ujian daripada Allah, menguatkan rohani kita, menguatkan barisan kita, menguatkan solat kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi pengumuman yang terakhir sebelum kita mulakan, buku yang berada di tangan tu berkaitanlah dengan tajuk kita. Tajuk kita hari ini lebih kepada berkenaan dengan bab hijrah ke alam barzah, berkenaan bab kematian, berkenaan dengan muhasabah diri kita hidup sekarang ni, bersedia ke tidak untuk menghadapi saat kematian dan sebagainya, insya-Allah. Jadi buku ini adalah buku yang kelima. Dalam buku ini, dalam siri Kembara Menuju Allah, adalah buku yang keempat. Jadi sebagaimana yang MC sebut, jika rasa ingin terus memiliki, boleh je conteng ke, nak tulis ke. Dan kalau baru nak tengok pun, plastik yang ada timah plastik, boleh buka semua plastik, bukan tengok daripada luar. Jadi insya-Allah supaya kuliah kita bukan sekadar dengar sahaja, tapi kita bawa balik sesuatu yang boleh kita panjangkan kepada ahli keluarga. Dan insya-Allah buku ini sangat berbaloi untuk dimiliki. Setiap pembelian adalah satu bentuk sumbangan kepada kerja dakwah yang kami lakukan. Sebut kami tu sebab kita semua yang kita sama-sama lakukan, dan juga kerja amal melalui NGO Sahabat Amal Care. NGO Sahabat Amal Care ni adalah NGO di bawah kami. Saya sebagai penaung, suami sebagai pengerusi. Maksudnya bersama dengan sahabat-sahabat. Bila COVID-19, kita antara NGO yang aktif di seluruh Malaysia, sampai Sabah Sarawak pun ejen kita. Masa gelombang pertama COVID-19 tu, dalam hampir 1.8 juta macam itulah, kami menerima sumbangan orang awam, dan kami mengedarkan terus dalam hampir 40,000, lebih 40,000 buah keluarga yang menerima. Sebab kita bukan sekadar bagi bantuan untuk barang asas saja, tapi apa yang diperlukan dalam sebuah keluarga.
sebab ramai sangat yang kehilangan kerja, ramai sangat yang putus bekalan makanan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kami juga sedang buat persiapan lah untuk gelombang yang kedua ni, sekiranya banyak lagi yang terjejas. Jadi alhamdulillah setiap jualan yang kami lakukan adalah jualan amal yang masuk dalam satu akaun yang kami sendiri tak sentuh. Kami sendiri secara peribadi walaupun jual buku sendiri, tapi masuk sebab kami ada 30 orang staff yang memang bekerja secara sepenuh masa dengan kami, dan separuh mereka adalah buat kerja amal supaya mereka tak perlu cari kerja lain, buat kerja dakwah dan kerja amal sepenuh masa hasil daripada jualan, perniagaan dan sebagainya. Sebab itu di luar sana tu ada lagi lah jualan yang lain. Terima kasih kepada semua. Jadi insya-Allah kita nak mula ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kuat ya semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita baca doa masuk masjid. Mungkin ada yang terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf, ibadah i'tikaf di rumahmu ini ya Allah, di masjid ini, satu ibadah sunat kerana Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kita rafa'kan. Maksud rafa' itu adalah kita naikkan, kita tinggikan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat sesuatu pada manusia ataupun pada mana-mana makhluk Allah, maka di sebaliknya kita perlu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kehebatan ciptaan-ciptaan yang dihasilkan oleh kebijaksanaan manusia, lalu di sebaliknya adalah Allah yang Hakim, yang Maha Bijaksana, yang memberikan kebijaksanaan, menciptakan kereta, menciptakan kapal terbang, mencipta saintis, mencipta itu ini. Tapi hakikatnya Allah yang Hakim, yang Maha Bijaksana, memberikan sedikit kebijaksanaan kepada manusia. Apabila kita melihat sesuatu yang begitu indah pada pandangan mata kita, sama ada indah pada wajah, indah pada tubuh badan, sama ada indah kepada apa-apa ciptaan yang indah di dunia ini, pokok, bukit bukau, alam yang begitu indah. Lalu pada pandangan kita, pandangan mata hati, pandangan zahir nampak indah tu, tetapi pandangan mata hati kita melihat betapa Allah yang maha indah menciptakan semuanya indah. Allah yang Khalik, yang maha menciptakan semuanya. Allah ya Badi', yang maha indah menciptakan segala keindahan. Apabila kita melihat ada orang sangat kuat Allah bagi, dia sangat kuat, sangat sabar, sangat tenang,
lalu kita melihat di sebaliknya adalah Allah yang qawi, yang maha kuat, memberikan dia kekuatan jiwa, memberikan dia kekuatan untuk terus sehat menjalankan tugasnya. Kalau saya tanya AJK muslimat ni kan, macam ketua muslimat kita, dia kata dia paling muda sebab umur dia 60, dia paling muda di antara AJK yang lain, jadi dia rasa muda lah kan. Ketua muslimat kita ni iaitu Hajah Asmah bin Muhammad Toha. Masya Allah. Jadi yang lain-lain tu bila ditanya AJK muslimat yang duduk sediakan makanan, duduk buat itu buat ni, ada umur 69, ada umur 63, semuanya 60-an belaka. Allah yang qawi, Allah yang aziz, Allah yang matin, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha teguh, memberikan kekuatan pada tubuh badan, keteguhan pada jiwa mereka untuk melakukan kerja-kerja amal walaupun tanpa habuan dunia, mengumpulkan himpunan pahala, mudah-mudahan amal soleh untuk menuju ke sana. Subhanallah, begitu juga di hadapan saya ini, saya tak kenal muslimin muslimat sekalian, saya tak kenal tuan-tuan sekalian, tapi saya percaya di hadapan saya ini ramainya hamba Allah yang sangat kuat, yang telah menempuh pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan saya ini orang yang jauh berilmu daripada saya, orang alim, guru-guru, para asatizah, para alim ulama. Allahu akbar. Jika diikutkan kelayakan, memang sedikit pun saya tidak layak untuk di sini, tetapi kerana menerimanya sebagai satu amanah, satu tanggungjawab, satu permintaan daripada pihak masjid ini, dan saya kira ini amanah daripada Allah untuk saya bersama-sama dengan para muslimin muslimat sekalian. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak Masjid Al-Ansar. Masya Allah, Masjid Al-Ansar, Masjidil Aqsa, Masjid Al-Ansar, hampirlah tu Masjidil Aqsa. Al-Ansar maksudnya pertolongan. Al-Ansar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurukum, yang Bismillahirrahmanirrahim, in tansurullaha yansurukum. Allah berfirman yang bermaksud, sekiranya kamu menjadi penolong-penolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Subhanallah. Jadi untuk menjadi penolong agama Allah ni, masjid ni namanya Masjid Al-Ansar, untuk menjadi sebahagian mereka yang menjadi golongan yang menjadi penolong agama Allah. Ia bukan semestinya jadi penceramah, pendakwah, ataupun mereka yang berjuang di jalan Allah, di medan perang dan sebagainya, tetapi kita sendiri dengan nama, dengan roh, dengan kemampuan, dengan apa yang ada pada diri kita, kita semua boleh menjadi sebahagian daripada penolong, pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu untuk menyumbang apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, mustahil ya, semua manusia ada sesuatu yang Allah berikan dia kelebihan. Tapi sekiranya kita tidak mampu menggunakan kelebihan yang Allah berikan, sekurang-kurangnya kita menolong agama Allah dengan tidak menambahkan keburukan kepada agama Allah, dengan kita menjaga akhlak kita, dengan kita menjaga lidah kita, dengan kita menjaga apa yang sepatutnya orang Islam tunjukkan. Saya teringat satu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi bertanya banyak soalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melayannya dengan cukup sabar. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, Nabi sebenarnya ini menganjurkan supaya kita dan umatnya supaya sentiasa melakukan sedekah, dan jangan biar berlalu satu hari tanpa sedekah. Nabi bersabda, Nabi kata, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebelah biji kurma. Maksudnya kalau kamu tidak ada apa-apa dan kamu ada kurma satu biji je dekat rumah, kamu sedekahlah walaupun setengah biji kurma. Lalu ada seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, aku tidak ada walaupun sebelah biji kurma, aku tidak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah pun menjawab, sekiranya kamu tidak mampu nak bersedekah dengan harta, maka sesungguhnya dengan kamu memberikan pertolongan kepada sesiapa itu sedekah bagi kamu. Lalu sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, kalau tidak mampu memberi apa-apa pertolongan dan tidak ada apa-apa yang boleh diberi ataupun tak ada orang minta tolong. Lalu Nabi jawab lagi, sekiranya kamu tidak mampu
Maka sebenarnya ada banyak jawapan Nabi tu, sampai 5-6 kali Nabi jawab. Tapi saya tak ingat sepenuhnya. Antaranya bila dia tanya lagi Nabi sekiranya tidak mampu, Rasulullah menjawab, maka kamu berkata-katalah yang baik. Kalimatun thayyibatun sadaqah. Berkata-katalah perkataan yang baik, maka itu dikira sedekah bagi kamu. Lalu sahabat ni tanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami tidak mampu, maksudnya nak cakap yang baik pun tak mampu, nak bagi nasihat yang baik-baik, yang biasa-biasa pun tak mampu. Lalu Nabi kata, tahanlah lidahmu daripada berkata-kata yang keji, itu sedekah bagimu. Kemudian dia menjawab lagi, ya Rasulullah, kalau tidak mampu. Maksudnya Nabi ni dia mempunyai akhlak, dia layan walaupun soalan orang ni macam kalau kita lah, kalau dah banyak tanya, kamu ni nak buat ke tak nak? Banyak tanya sangat kan? Sebenarnya nak buat ke tak? Lepas tu dia tanya lagi, antaranya Nabi jawab, sekiranya kamu tidak boleh untuk tidak menyakiti orang lain, cukuplah kamu berdiam di rumah kamu. Maksudnya duduk diam di rumah dan kamu tidak menyakiti sesiapa, tidak menyusahkan sesiapa, itu juga sedekah bagi kamu. Subhanallah. Dan bila kita perhatikan suasana pada hari ini, walaupun duduk di rumah, tapi manusia tetap masih boleh menyakiti manusia di luar rumah. Melalui apa? Media sosial. Melalui FB, melalui Instagram, melalui WhatsApp dan sebagainya. Rupanya untuk menjaga lidah pada hari ini jauh lebih sukar berbanding zaman-zaman dahulu. Kalau zaman kita muda-muda dulu kan ibu-ibu, saya muda lagi ya. Zaman ibu-ibu dulu, masa umur 30-an, 20-an, 40-an, zaman tak ada telefon. Kalau hari itu kita jumpa 3 orang, hanya 3 orang manusia itulah yang ada kemungkinan kita sakiti hati dia. Sebab kita hanya boleh bercakap bila berjumpa. Tapi hari ini belum tentu. Tak jumpa pun ramai orang mula tidak menjaga lidah tangannya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Nabi SAW dalam sabdanya menyebut dua anggota yang menjadi penyebab utama manusia masuk ke dalam neraka. 2 anggota badan yang menjadi penyebab utama manusia dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama Nabi sebut iaitu lidah. Lidah adalah anggota paling utama menjadi sebab paling ramai manusia dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, kemaluan. Nabi sebut 2 tu. Mulut dan juga kemaluan. Dan kedua-duanya adalah anggota yang terbuka. Hanya iman saja yang mampu untuk menjaga, mengawal dan menutupnya. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ya Jami' yang mengumpulkan kita pada saat ini. Allah ya Sami' yang Maha mendengar. Allah memberikan kita pinjaman pendengaran yang sementara ini, dan pada pagi yang barakah ini mudah-mudahan kita mendengar himpunan-himpunan daripada firman Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sebenarnya saya nak ucap terima kasih jugalah kepada semua AJK, Tuan Nazir, ada timbalan Nazir yang datang, pengerusi, timbalan pengerusi, dan seterusnya kepada semua yang hadir, terutamanya muslimin. Saya segan nak tengok muslimin. Bila tengok Tuan Haji nampak semua alim ulama belaka. Nampak kopiahnya, nampak Masya Allah. Orang lelaki ni dia diam tapi banyak ilmu. Sebab itu bila dia tak banyak cakap, ilmunya tu tersimpan kat dalam. Subhanallah. Maksud tersimpan tu insya-Allah dia keluar dengan amalan. Kita orang perempuan pula, sebab kita memang orang perempuan suka mengaji, suka belajar, masya-Allah. Tapi dalam hal yang sama, cabaran utama wanita adalah untuk menjaga lidahnya. Orang perempuan ramah, suka bercakap, suka borak. Tapi orang lelaki sekarang pun ramah juga kan? Sesama dia lah. 2 jam kita pun pelik kan, kadang-kadang orang lelaki 2 jam dia boleh ada modal. Bila dengan isteri itu 2 minit dah hilang modal dah. Dah tahu nak borak macam mana dah. Itu kelebihan dan kekurangan masing-masing lah kita suami isteri kan. Subhanallah, ni ada hadapan saya ni Kak Wani ni. Ni orang kuat Ustazah Hafizah Musa ni. Kak Wani depan ni Masya Allah dengan sebelahnya sahabat. Ni orang kuat Ustazah Hafizah Musa. Saya tengok nanti Ustazah Hafizah Musa pula kan. Dalam 2 minggu lagi ya. Masya Allah.
lebih kurang berapa hari lagi. Jadi alhamdulillah, Masjid Al-Ansar sebuah masjid mudah-mudahan diuruskan oleh orang-orang yang mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas dalam agama Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan sebab keikhlasan orang-orang yang menjaga rumah Allah, dia punya aura tu luar biasa. Dia punya imarah tu luar biasa. Sangat penting orang yang menjaga rumah Allah ini, subhanallah, di kalangan mereka yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengalaman saya pergi banyak masjid di seluruh Malaysia, bukanlah banyak sangat, agak banyak jugalah ya. Saya pernah pergi ke beberapa masjid yang sebenarnya nampak biasa saja, bukannya besar sangat. Ini alhamdulillah, masya Allah, tengok kipas tu kan besar tu kan. Saya percaya ini sumbangan orang ramai ni. Kipas ni mahal ni, 80,000 tak silap saya. Betul tak Ajar? Betul, Ajar tahu? Bapak tahu lah ya. 80,000 tak kurang ni. Nampak macam ni, tak boleh pasang kat rumah kita, tak muat kan. Saya pergi tandas tadi, tandas bersih. Saya masuk, saya kata cantiknya tandas. Sebab nampak daripada luar masjid ni seperti biasa. Saya tengok, saya kata cantiknya tandas. Mata orang perempuan kan, tandas pun tengok keliling. Lepas tu Hajah kata ini infak, ada orang infak tandas ni. Saya keluar, ada orang infak. Saya kata bijaknya dia. Sebab ramai orang kadang datang masjid bukan solat, tumpang tandas. Wallahu alam berapa ribu orang dah masuk tandas. Yang infak tu, yang wakaf tandas tu dapat pahala tanpa henti mengalir walaupun dia tengah makan. Walaupun yang wakaf tu dia tengah tidur, walaupun dia tengah baring, dia tengah berjalan, tapi pahala mengalir tanpa henti. Inilah yang disebut sebagai skim cepat kaya yang sebenar. Sebab digandakan Allah tak tahu berapa kali ganda. Kemudian tanpa henti mengalir dalam kubur menikmati hasil daripada sedekah dan wakaf. Subhanallah. Sebab itu orang yang menjadi sebahagian yang membina rumah Allah, sentiasa kalau datang masjid dia mesti bawa RM5 tak RM5, RM10 tak RM10, RM20 tak RM20, RM50. Dia mesti ada bahagian. Walaupun 5 kali sehari, RM1 pun jadilah RM5. Subhanallah. Mesti dia tak akan tinggalkan rumah Allah, melainkan dia meninggalkan sesuatu. Dan apa yang dia beri itu hakikatnya untuk dirinya. Walaupun nampak dia keluarkan untuk rumah Allah, tapi perkara itu, sedekah itu kembali kepada dirinya. Masya Allah. Saya ada pergi beberapa masjid yang buruk saja, tetapi kehadiran imarah subhanallah sangat luar biasa. Bila kita kenal dengan AJK, dengan pihak pengurusan, dan antaranya pengalaman saya ke Temeloh, yang Masjid Waira tu. Kalau siapa yang pernah ikut Masjid Waira tu kan, waktu subuh dia macam waktu Jumaat, orang penuh. Dipaham betul ke di Temeloh? Minta maaf lah kalau saya salah. Saya pergi ziarah sebab masa tu on the way balik Terengganu. Saya pergi pukul 10 malam. Saya pergi pukul 10 malam sebab saya nak tengok juga Masjid Waira tu macam mana. 10 malam masih terang dan ada beberapa orang remaja di dalam rumah Allah. Bila AJK tahu, AJK pakat-pakat turun sebab Ustaz Azman turun kan. Dia orang terkejut, dia orang pun turun. Kemudian bila saya tengok bagaimana masjid itu diimarahkan dan menjadi tumpuan juga kepada non-muslim datang ke masjid tersebut. Non-muslim datang buat apa? Non-muslim yang susah, fakir miskin cari bantuan. Non-muslim juga dilayan dengan baik dan ramai dah asbab itu non-muslim masuk Islam. Dia kata ramai yang dah masuk Islam asbab gerobok masjid itu. Memang saya tengok gerobok masjid tu luar biasa. Dia siap ada semua keperluan selain daripada makanan. Susu anak pun ada, pampers dan sebagainya. Dan orang bukan Islam pun datang daripada dekat dan jauh untuk mohon bantuan. Lepas tu dia tunjuk ada satu kawasan sofa yang selesa. Saya kata ini tempat apa? Ini kami jumpa asnaf. Asnaf kami layan umpama tetamu. Dan kami percaya masjid ini selagi mana membantu seramai mungkin asnaf fakir miskin, maka masjid ini tidak akan miskin selama-lamanya. Memang masjid itu dapat peruntukan, dapat sumbangan orang ramai begitu banyak. Tetapi setiap waktu, kalau waktu subuh pun penuh macam Jumaat, samalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sangat luar biasa. Lepas tu masjid tu tidak pernah dikunci 24 jam. Kata kami tak kunci dan kami jadikan masjid ini untuk sesiapa sahaja, untuk bermalam, untuk duduk, untuk tidur, sesiapa yang memerlukan dalam perjalanan dan sebagainya.
Tandasnya yang begitu cantik. Bila saya masuk bilik mesyuarat, saya terlopong, ternganga. Sebab itu antara bilik mesyuarat paling canggih yang saya pernah tengok dalam mana-mana masjid. Rupanya memang konsultan dia upah memang mahal, macam bilik mesyuarat, lebih daripada hotel lagi. Bahkan lebih canggih, lebih baik daripada bilik-bilik mesyuarat di pejabat-pejabat. Dia kata, "Ustazah, kami jadikan masjid rumah Allah ini, bila ahli-ahlinya mesyuarat, dia tak nak balik dan asyik nak mesyuarat je." Subhanallah. Dan mereka walaupun pelbagai latar belakang politik, macam-macam politik ada, tapi mereka boleh harmonikan. Semua warna dia kata letak luar pagar dan kami saling berkasih sayang. Dan macam-macam lagi. Mereka ada hotline masjid yang beroperasi 24 jam. Jika ada yang sakit, jika ada kematian, jika ada yang memerlukan bantuan. Bahkan ahli-ahli Korea dibantu anak-anaknya semua yang memerlukan keperluan sekolah, abik ke apa semua. Saya kata subhanallah, ini satu contoh rumah Allah, masjid difungsikan dengan sebaiknya. Ni macam tak masuk ceramah lagi ni muslimat. Minta maaf ya. Saya cerita sikit pengalaman saya berada di Australia. Mula-mula saya sampai, saya tengok ramai orang Islam masuk gereja. Saya pelik, kenapa orang Islam masuk gereja? Dan saya tengok macam-macam bangsa juga masuk gereja. Lepas tu tak lama saya bertanya, saya rasa saya bertanya kemudian ataupun saya tak bertanya, saya mengandung di sana, melahirkan anak. Rupanya barulah tahu dia buat klinik kesihatan di dalam gereja. Jadi untuk check up anak lepas bersalin, saya sendiri akhirnya masuk ke kawasan gereja. Tapi bukan kawasan ibadat itulah. Dia ada dalam kawasan gereja tu, bangunan tu ada khas untuk klinik kesihatan. Jadi untuk dapat vaksinasi ke apa ke di situ. Jadi saya fikir, dan pelbagai lagi orang keluar masuk gereja jadi biasa. Ada tadikanya, kalau kita ada kafar kan, tapi dia tadika dan banyak macam-macam aktiviti. Jadi saya fikir begitu rupanya kaedah dia, nak merakyatkan ataupun nak mengimarahkan bahasa kita lah, gereja tempat ibadah tu supaya tak jadi terasing dengan masyarakat. Jadi subhanallah, saya percaya Masjid Al-Ansar ini juga adalah sebuah masjid yang memberi contoh, dan AJK ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimat dan muslimin sekalian, insya-Allah kita nak buka buku kita sekarang. Buku ini, Ya Allah kepadamu aku kembali. Sekarang buka muka surat XIV. Muka surat berapa ya? XIV 12 ke? Huruf Roman tu. Cantik tak buku ni? Subhanallah. Macam tuan yang pegang tu. Siapa tuan yang pegang tu? Masing-masing lah tu. Buku ni cantik macam tuan yang pegang. Okey, subhanallah. XIV. Jumpa tak yang muka surat daun-daun hijau tu? Jumpa ya? Okey, insya-Allah kita sama-sama membaca hadis Nabi yang pertama, bahagian atas tu. Boleh tak keluarkan suara semua? Ya. Keluarkan suara, kuatkan. Insya-Allah kita sama-sama baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis dalam buku ni sudah pun ditahkhrij, telah pun disahkan, semuanya adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada tempat mengharap, semua itu terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, nescaya dia akan masuk syurga. Jadi daripada hadis ini, ibu-ibu, para muslimin muslimat sekalian, merujuk kepada hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah, zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Maka sewajarnya zikir yang paling banyak untuk kita ucap pada hari-hari kita adalah kalimah la ilaha illallah.
Dan antara hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, ajarkanlah kepada anak-anakmu, maksudnya kepada anak kecil, ajarkanlah kalimah la ilaha illallah. Itu adalah satu bentuk penanaman akidah kepada anak-anak. Saya dan saya pasti ibu-ibu sekalian, daripada dulu kan, mak-mak kan, kalau ayun buai dengan zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kan? Bila bunyi je dia punya nada macam tu, la ilaha illallah, itu biasanya nada lah. Mungkin ada nada lain-lain juga, tapi terus jadi rasa ngantuk. Bukan yang ngantuk baby tak tidur lagi, yang la ilaha illallah tu tidur dulu kan. Sebab yang ayun tu dia pun ayun kepala dia, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebenarnya ibu-ibu atau atuk nenek kita, dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat apa yang Nabi pesan, dan itu memang ada dalam hadis Nabi. Ajarkanlah anak-anak kecilmu kalimah la ilaha illallah. Tapi hari ini ramai ibu-ibu muda, bapa-bapa muda, dia tidurkan anak bukan dengan kalimah tersebut. Bukan tidurkan anak dengan zikrullah, tapi tidurkan anak di hadapan televisyen. Tidurkan anak sambil tengok apa-apa yang ibu bapa buka melalui telefon. Anak tengok, duduk diam, lama-lama terlelap. Sebenarnya antara kajian saintis, ketika kita dalam keadaan mamai nak tidur tu, kita masuk kepada dunia separa sedar kita nama. Ini yang kita celak ni dunia sedar lah. Dunia separa sedar, sedar tak sedar. Kemudian kita masuk ke dunia tidak sedar lah, tidur. Yang mana dalam Al-Quran ada dalam buku ni Allah berfirman, apabila kita mati sementara, kita diambil roh, maksudnya kita diambil seolahnya roh itu keluar sekejap, kemudian ada yang Allah kembalikan semula lalu dia hidup semula, dan ada yang Allah tidak kembalikan, maka dia akan mati selama-lamanya. Maka dalam keadaan separa sedar tu, apa-apa mesej yang masuk ke dalam pendengaran ataupun di dalam otak, ketika itu adalah mesej yang akan berkekalan lama dalam minda anak-anak kita. Jadi masa anak tu tengah mamai, dia dengar kalimah apa? La ilaha illallah. Walaupun anak tu belum faham lagi, ibu-ibu sekalian, walaupun belum faham, tapi kalimatun tayyibah, kalimah yang baik ini, kalimah tahlil ini, la ilaha illallah ini, tanpa sedar ia meresap dalam jiwa anak itu. Subhanallah. Tapi hari ini bayangkan ya, anak-anak kecil kita sambil tidur dia tengok game, sambil nak tidur dia tengok kartun. Kartun tu melompat-lompat, ataupun kartun yang ganas tumbuk-tumbuk, ataupun apa-apalah. Akhirnya dia tertidur dan sampai minda separa sedar dia, itulah imej di dalam otak dia. Akhirnya bila dia bangun pun dia cari kartun, apa-apa kartun, dia tak boleh didiam tanpa kartun dan sebagainya. Subhanallah. Dan hari ini corak pendidikan ibu-ibu dan bapa muda, bahkan bukan orang muda saja, nenek-nenek pun dah lain macam dah, sebab nenek pun ketagih telefon juga zaman sekarang. Dia nak diamkan cucu dia pun dia bagi telefon juga, Wan cari nak tengok apa. Dia tawarkan pada cucu dia. Jadi itulah cabaran kita media sosial pada hari ini. Subhanallah, Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah. Hari ini berapa kali kita zikir la ilaha illallah? Semalam berapa kali kita zikir la ilaha illallah? Ada orang, bila saya tanya seseorang yang saya kagumi dari sudut ilmunya, dari sudut amal solehnya, bila kita tanya apakah amalan, tuan guru, syekh, boleh tak bagi saya satu amalan? Apa yang dia jawab ringkas? Perbanyakkan la ilaha illallah. Kadang-kadang kalau kita faham, ibu-ibu faham dari sudut maksud tu biasa je, tiada Tuhan melainkan Allah, kita rasa macam kalimah tu seperti biasa je, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi bila kita memperbanyakkan kalimah ini, sebenarnya maksud la ilaha illallah,
La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ilaha juga membawa maksud tiada sembahan melainkan Allah. Lagi tiada tempat bergantung melainkan Allah. Tiada tempat meminta melainkan Allah. Tiada tempat mengadu melainkan Allah. Tiada tempat berharap melainkan Allah. Tiada tempat kita tuju melainkan Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah juga sebenarnya sedang membentuk jiwa kita, lidah kita, perbuatan kita. Kita buat semuanya melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak zikir la ilaha illallah, Nabi kata apa? Dakhalal jannah. Dan orang yang banyak mengucap kalimah la ilaha illallah saat hidup, subhanallah, mudah-mudahan saat mati dia akan dipermudahkan Allah untuk ucap la ilaha illallah. Kalau waktu hidup kurang sebut la ilaha illallah, ada harapan tak ketika saat yang paling susah dalam hidup kita, iaitu saat nyawa nak terlepas daripada badan? Ini saat paling susah. Kalau ketika kita sehat, ketika kita mudah, ketika kita tidak ada apa-apa halangan, pun susah nak sebut la ilaha illallah. Lagi susah bila saat paling sukar dalam hidup kita, iaitu ketika nazak. Ketika nyawa nak terkeluar daripada badan, nak dipisahkan daripada badan. Sebab itu kita kena takut. Cuba tengok pada kita hari ini. Adakah kita di kalangan orang yang istiqamah, banyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah ataupun tidak? Jadi kena takut, kena bimbang. InsyaAllah ciri-ciri orang yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah ketika saat nazaknya, akhir kalimahnya, sebelum dia berpisah dengan dunia ini, ciri-cirinya ialah mereka yang banyak menyebutkannya saat hidup, saat sehat sekarang. Subhanallah. Dan hikmah yang besar daripada kalimah la ilaha illallah, kita akan jadi semakin kuat, semakin tenang. Urusan hidup dipermudahkan Allah, dimurahkan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan, kelapangan dan sebagainya. Kerana dalam kalimah la ilaha illallah terkandung segala-galanya. Bila kita susah, kalimah la ilaha illallah kita sebut, tiada tempat bergantung melainkan-Mu ya Allah. Bila kita ada masalah, la ilaha illallah, tiada tempat aku mengadu selain-Mu ya Allah. Walaupun tak sebut perkataan mengadu tu, cukup dengan kita sebut la ilaha illallah. Sebenarnya yang melemahkan manusia adalah kerana terlalu banyak bergantung pada dirinya sendiri, pada kudrat dirinya. Terlalu banyak bergantung kepada kudrat manusia sekeliling. Terlalu banyak meminta, mengadu dan mengharap kepada manusia sekeliling. Dengan kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, subhanallah. Sekarang kita baca hadis yang di bawah tu. Boleh ya baca sama-sama? Boleh lagi tak ni? Makan nasi lemak ke tadi ni? Okey, subhanallah, duduk tegak semua. Masya Allah, duduk tegak. Okey, angkat tangan dua-dua ke atas. Dua-dua yang angkat, dua-dua. Ada tangan tak? Ada, alhamdulillah. Letak buku, buku letak dulu. Okey, angkat tangan dua-dua. Okey, buka tutup, buka tutup. Buat exercise sikit. Masya Allah. Okey, buka tutup, buka tutup. Okey, sekarang ke depan pula. Okey, ke depan ni buat macam tekan sikit badan kita. Macam buat macam ni lah contohnya. Gitu. Subhanallah. Okey, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Depan. Okey, subhanallah. Sekarang ke kanan. Dua-dua ke kanan. Buat terik, buat lurus. Okey, buka tutup, buka tutup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ke kiri pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, sekarang letak tangan atas bahu masing-masing. Urut diri sendiri ya, PKP kan. Dulu Ustazah buat program ni, kalau dekat tu boleh urut orang sebelah. Okey, urut leher. Urut leher kita. Subhanallah, picit-picit telinga tu. Jumpa tak telinga? Tarik telinga sendiri. Okey, subhanallah, bahu urut-urut sikit. Masya Allah, Allahu akbar. Okey, sekarang kita buat gini sikit. Depan belakang, depan belakang. Okey, subhanallah. Rasa juga lega tu kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada
Sahabat-sahabat kita yang umur sebaya ibu-ibu terlantar atas katil, stroke, tak boleh gerak apa-apa dah. Ramai di kalangan sebaya-sebaya kita ni Allah uji rawatan demi rawatan, diuji dengan kanser contohnya. Lepas kemo penuh di hospital kan. Kalau hospital, kalau siapa pernah masuk Institut Kanser Negara ataupun HKL dia ada satu bangunan untuk kanser sahaja. Dulu saya selalu masuk sebab ayah saya kanser kan. Selalu masuk ward tu. Ward tu antara ward paling penuh, satu bangunan kanser. Kalau kita tengok katil hospital ada jarak kan. Dalam ward kanser sampai berhimpit antara katil-katil tu boleh masuk ngam-ngam seorang je. Betapa sempitnya. Sampai katil pesakit depan tandas. Padat sangat, penuh. Ada ketikanya terlalu penuh. Dan tak boleh muat ni, orang nak datang ziarah pun tak muat nak masuk. Boleh seorang je jaga duduk tengah-tengah tu, seorang tak boleh nak. Kadang tak nak masuk tengah tu, antara dua katil duduk depan je boleh. Subhanallah, macam-macam lah orang yang diuji sakit. Sebab itu bila kita suruh angkat tangan, syukurlah kita masih ada kedua tangan yang boleh kita angkat dengan baik lagi, boleh kita gerakkan. Mungkin Allah uji sikit dengan sakit lutut, maka bersyukurlah. Sebab ada orang dah tak rasa apa-apa dah lutut dia, stroke, tak rasa apa-apa dah. Ada orang kena potong sebab kecil manis dan sebagainya. Maka apa jua nikmat yang Allah tarik daripada kita saat ini, itu sebagai tanda kita nak cukur lagi tinggi kepada Allah. Sebab walaupun hari ini kita sakit lutut, dah 40 tahun dah lutut kita tu sehat, betul kan? Dah 50 tahun dah Allah bagi sehat. Bila sakit terkenang waktu sehat, lalu tingkatkan rasa syukur. Okey, nak baca hadis yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kerana ingin mencari redha Allah dan diakhiri hayatnya dengan perkara tersebut. Perkara tersebut apa? Dia dapat jaga ibadah puasanya itu dengan baik. Maksudnya boleh jaga niat ikhlas kerana Allah. Nabi sebut nescaya dia akan masuk syurga. Barang siapa yang bersedekah ikhlas kerana Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk syurga. Subhanallah. Muslimat, muslimin sekalian, hari ini kita sedang bicara pasal apa ni? Berkenaan dengan ya Allah, kepadamu aku kembali. Kita dipanggil oleh Allah seumur hidup kita 3 kali. Pertama, panggilan solat, hayya 'alas salah. Kemudian yang kedua iaitu panggilan haji. Lalu kita jawab dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal hamd, lakawal mulk la syarika lak. Subhanallah. Rasa tak sayu? Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Rasa sayu kan? Rindu sangat Mekah. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bila Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berkenaan dengan wabak penyakit. Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya wabak penyakit itu adalah satu bentuk hukuman, bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu bentuk rahmat kepada orang mukmin. Masya Allah. Dan bagi orang mukmin, maksudnya bagi seluruh manusia, ia adalah satu bala dan hukuman yang Allah turunkan kepada sekalian manusia. Sebab itu dia terkena kepada siapa pun, orang alim, orang soleh, orang buat maksiat, sama je semua. Tetapi khusus bagi orang mukmin, wabak itu menjadi rahmat bagi orang mukmin. Maksud rahmat di sini sangat luas. Daripada wabak ini, mudah-mudahan orang beriman akan semakin naik imannya.
semakin bagus lidahnya, tidak mengeji, tidak menghina, tidak memaki hamun dan sebagainya. Tapi sekiranya daripada wabak yang Allah kurniakan, yang Allah turunkan, yang Allah berikan, tetapi semakin buruk akhlaknya, na'udzubillah min zalik, sekiranya semakin dia tidak redha dengan ujian Allah, na'udzubillah min zalik. Bagi orang mukmin pula, bila datangnya wabak, bertambah kesabaran, bertambah keimanan, bertambah kuat dia meminta dengan Allah, bertambah dekat hubungan dengan Allah. Dan bagi orang mukmin, Allah sedang menggugurkan dosa, menaikkan darjat dan sebagainya. Jadi tetap teguhlah kita ini menjadi orang mukmin bila ketika berhadapan dengan wabak. Sebab kalau kita bukan di kalangan orang mukmin, maka wabak itu adalah satu bentuk hukuman ataupun satu bentuk bala yang Allah turunkan kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah. Dalam hidup kita ada 3 kali panggilan. Pertama panggilan solat, kedua panggilan haji, dan ketiga panggilan apa? Panggilan kematian. 2 panggilan kita boleh hold. Solat kadang kita lambat-lambatkan, haji pun kadang ditangguh-tangguhkan, tak dikumpul awal-awal cepat-cepat duit tu. Tapi panggilan kematian tidak akan ditangguhkan walau sesaat. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kerana ingin mencari redha Allah dan diakhiri dengannya. Yang kedua, amalan yang kedua ni. Yang pertama tadi, la ilaha illallah, mudah-mudahan start daripada hari ini ibu-ibu muslimin muslimat sekalian. Setiap kali lepas solat, banyakkanlah ucap la ilaha illallah. Mungkin boleh tetapkan masing-masing letak buat 100 kali ke. Ikutlah tak dapat 1 kali 50 kali ke. Setiap kali lepas solat, selain daripada zikir Fatimah, zikir yang wajib jadi rutin adalah la ilaha illallah. Dapat 100 kali Allahu Akbar. Bayangkan setiap kali lepas solat kita buat 1 kali la ilaha illallah, satu hari kita dapat berapa? 500 kali. InsyaAllah kita akan tenang bila saat nak kembali kepada Allah. Sebab bekalan kita adalah memperbanyakkan la ilaha illallah saat kita hidup, InsyaAllah. Orang yang takut mati sebab tak ada bekalan nak berpindah ke alam yang lain. Bila tak ada bekalan nak berpindah ke alam lain, dia takut. Macam kita lah, kalau nak pergi berpindah, nak kena pindah rumah, tapi tak buat persiapan, hari esok dah nak pindah, tak kemah lagi rumah, kan kita susah hati. Ui, tak kemah lagi ni, macam mana nak pindah, tak ready lagi ni, tak ready. Itu boleh tangguh nak pindah minggu depan lah, boleh tangguh. Tapi kenapa kita sangat takut mati? Sebab kita belum bersedia, kita tak ambil, kita tak buat bekalan. Samalah juga kalau orang yang nak pergi Mekah kan, mak buat umrah. Sebab seronok nak pergi umrah ni, 2 minggu sebelum dah siap dah semua bekalan. Beg tu depi pintu dah, tunggu masa je. Kira pula ni 10 hari, kenapalah lambat sangat hari ni. Lepas tu 9 hari, mengira hari ni. Tengok beg, bang tak sabarlah bang, ya Allah kenapa lambat sangat, harap-harap lah hidup lagi. Sebab apa kita sampai tahap macam tu? Sebab buat persiapan. Sampai kita jadi tak sabar, jadi seronok. Subhanallah. Begitulah kita bila berkenaan dengan kematian. Jawapan kenapa kita sangat takut dengan kematian, termasuklah saya, sebab kita tak betul-betul buat persiapan. Tapi Nabi SAW memberikan kita beberapa kabar gembira perihal orang-orang yang buat persiapan, antaranya la ilaha illallah. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang seterusnya, barang siapa yang berpuasa dan dia jaga niat puasanya, dan dia jaga semata-mata kerana Allah sampai dia mati, dia pasti masuk syurga. Kita tahu di sana ada satu pintu yang namanya Babus Siyam, pintu Ar-Rayyan, dipanggil masuk orang-orang yang berpuasa. Muslimin muslimat, puasa yang wajib iaitu puasa Ramadan lebih mudah untuk dijaga niat berbanding puasa sunat. Betul atau tidak? Kalau puasa Ramadan, insya-Allah selamat dari riya, insya-Allah. Kalau ada orang yang cakap saya puasa hari ni bulan Ramadan, dia cakap dekat orang, saya puasa ni, elah semua orang pun puasa, bukan kau seorang, seluruh dunia puasa. Cakap negori dia. Jadi tak heran. Tetapi apabila kita puasa sunat, Isnin Khamis, puasa tengah bulan, puasa hari putih, puasa Nabi Daud, ia sangat menguji keikhlasan. Kalau boleh nak orang tahu je,
Dan kalaupun kita cuba rahsiakan tapi orang tahu juga. Bila orang puji-puji, ni kawan kita ni ahli syurga ni, puasa tak tinggal ni. Itu pun sebenarnya kita nak jaga, tapi ada orang bocorkan rahsia. Kita mula, perasaan kita mula diganggu dengan riak, ujub, rasa kagum. Lagi-lagi kalau berlakulah suatu nikmat yang luar biasa berlaku, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Contohnya, bila orang tanya, macam mana haji dapat ni, ya Allah hebatnya rezeki Allah bagi. Apa rahsia haji? Tak ada apa, saya cuma jaga puasa Isnin Khamis tu je. Subhanallah. Maksudnya mungkin dia sebenarnya nak bagi tahu, nak share apa amalan dia sekadar itu. Tapi bila amalan sunat diketahui oleh orang, mula hati kita sangat sukar untuk menjaga keikhlasannya, sangat sukar. Lagi bila disebut-sebut, dihebah-hebahkan, lepas tu sampai pula akhirnya ada penyakit telinga namanya sum'ah. Telinga ada satu penyakit hati namanya sum'ah. Suka kebaikannya disebut, suka amal solehnya disebut, suka dipuji. Itu juga satu penyakit yang merosakkan keikhlasan dalam amal soleh. Sebab itu bila Nabi sebut orang yang berpuasa semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia rahsiakan amalan dia sedaya upaya, dan dia mati dalam keadaan tersebut, dia pasti masuk syurga. Sebenarnya bukan mudah untuk masuk syurga, perjuangan itu sampai mati. Dan yang kedua, Nabi sebut tentang sedekah, dan dia boleh jaga sedekahnya itu sampai mati, dia akan masuk syurga. Ada sedekah kita perlihatkan, tapi tolong ada sedekah yang kita betul-betul rahsiakan, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Ada orang memang dia sedekah senyap-senyap, transfer online, tapi dia tercakap juga dengan suami dia. Bang, awak dah sedekah belum? Adalah saya sedekah. Awak sedekah kat mana? Dia nak tanya tu kan, takut suami dia tak sedekah. Saya dah sedekah bang, diam-diam je saya buat malam tadi, saya transfer online. Awak jangan cakap saya siapa ya. Subhanallah. Dan saya rasa sebab sedekah tu lah Allah bagi saya sehat. Awak amalkanlah juga sedekah. Jadi kadang tu rasa sekadar nak bagi tahu, nak share. Tetapi syaitan, Allahu Akbar, syaitan tidak akan berhenti merosakkan amal soleh. Dan penyakit hati ini adalah penyakit yang akan dihinggapi oleh orang-orang baik. Riak dengan amal soleh, ujub, kagum dengan diri dengan kebaikan, sum'ah, dipuji tentang kebaikan. Orang yang lakukan maksiat, dia tak riak dengan maksiat dia, dia tak ujub kagum dengan maksiat dia sorang-sorang diri. Sebab itu syaitan bila orang-orang yang baik, macam ibu-ibu muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah sekalian ni, ini orang-orang baik yang banyak amal soleh ni, syaitan bukan bisik, makcik jangan semayang, makcik jangan sedekah, tak. Dia biar je kita solat sunat, dia biar je kita sedekah, kerana tugasnya bermula adalah untuk merosakkan hati kita, keikhlasan kita. Subhanallah. Jadi ada ketikanya bila kita melakukan amal soleh benar-benar rahsia dengan Allah. Suami yang tengah tidur sebelah pun tak tahu kita bangun tengah malam. Isteri yang tidur sebelah pun tak tahu kita bangun di tengah malam. Kita sedekah betul-betul diam. Dan sekiranya Allah uji pun sedekah kita itu, kita tak akan mengungkit. Kita akan ada bantulah hamba Allah tu secara diam-diam. Dan satu hari hamba Allah itu buat khianat pada kita, kita tetap ikhlas memberi kepada dia tanpa kita mengungkit. Kita tak akan sebut pemberian kita bagi kepada adik-beradik. Sampai ketika kita susah, kita minta tolong pula adik-beradik, kita tak akan ungkit pemberian kita yang beri dulu. Kita tak akan ungkit masa kau kecil dulu akak yang basuh kau, akak yang cebok, akak yang buat susu. Masa kau mula-mula kahwin dulu, siapa yang tolong banyak. Sekarang kita tak akan ungkit segala pemberian kita, walaupun pemberian kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata siapa yang boleh jaga keikhlasan itu sampai mati, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah. Okey, sekarang kita belek seterusnya. Muka surat 5. Cuba buka muka surat 5. Muka surat 5, nanti baca sendiri, kita akan langkah-langkah ya. Okey, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama baca, boleh ya? Baca serentak. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat 42. Allah yang menguasai segala-galanya mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan dia melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Subhanallah. Dalam firman Allah ini, Allah menceritakan kepada kita perihal ada jiwa yang Allah keluarkan roh, kemudian Allah kembalikan, iaitu orang yang tidur lalu bangun semula. Dan ada yang Allah tidak kembalikan, maka dia matilah. Ini yang disebutkan di awal kuliah kita tadi kan. Okey, seterusnya cuba kita belik muka surah 6. Sahabat, sesungguhnya tidur itu sangat dekat dengan kematian. Namun ketika tersedar dari tidur, kita juga tidak akan terlepas dari bayang-bayang maut. Oleh sebab itu sahabat, kita berdoa sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan. Ini doa yang daripada hadis Nabi SAW. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini lafaz daripada hadis Nabi yang sahih. Doa sebelum tidur. Tapi kalau kita nak amalkan doa yang sekarang ni pun boleh, tidak ada masalah. Sekarang ni biasa kita amalkan doa Bismikallahumma ahya wa amut. Hampir sama saja maksud dia. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Kemudian bila bangun daripada tidur, kita baca doa. Sebenarnya bukan saya nak sebut perkara ni, bukan nak ibu-ibu semua dah amalkanlah doa nak tidur, bangun tidur kan. Tapi ada sesuatu mesej yang perlu kita fahami, prinsip daripada nak tidur dan bangun tidur. Nabi SAW bersabda, ini kemudian ketika baginda bangun dari tidur, baginda berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan, dan kepadanya lah kita akan kembali. Muslimin muslimat sekalian, siapa yang nak dia mati dalam keadaan husnul khatimah, angkat tangan. Siapa nak husnul khatimah mati dia? Masya Allah. Sudah tentu. Ini yang kita kata husnul khatimah apa? Kematian yang baik. Husnul baik, khatimah kesudahan. Kesudahan, penutup, pengakhiran yang baik maksudnya. Ini adalah perakhiran yang baik untuk hidup seluruhnya. Tetapi untuk hidup satu hari ada pengakhirannya, iaitu tidur. Itu juga husnul khatimah. Kesudahan hari yang baik ditentukan bagaimana cara sebelum kita tidur. Dan orang yang ada kesudahan yang baik sebelum tidur, insya-Allah ciri-ciri orang yang akan memiliki husnul khatimah sebelum tidur selama-lamanya. Orang yang bersiap sedia sebelum mati sementara, dia juga orang yang akan bersiap sedia untuk mati selama-lamanya. Sebab itu, bagaimana akhlak kita sebelum tidur sangat penting. Kerana itu Nabi SAW, Nabi yang telah dijamin syurga, yang diharamkan neraka, yang berada paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jamin syurga. Nabi tidak pernah meninggalkan beberapa amalan sunat sebelum tidur. Bukan kerana perlunya Nabi terhadap amalan tersebut, tetapi betapa Nabi nak tunjukkan contoh kepada kita supaya umatnya mengikuti bagaimana pentingnya kaedah cara-cara sebelum tidur. Sunnah Nabi SAW sebelum tidur ambil wuduk. Bila ambil wuduk, jangan duduk bergaduh lah pula suami isteri. Isteri ambil wuduk, letak dah bantal kat tengah. Bang, awak jangan sentuh, saya nak tidur dalam wuduk. Suami tidur buas pula tu, kena.
Dimarahnya suami, bang saya dah cakap jangan sentuh. Yang menyakiti hati suami itu dosa, yang nak ambil wuduk itu sunat. Maksud ambil wuduk sebelum tidur bukan syarat tak batal wuduk. Dan kalau ambil wuduk sebelum tidur kemudian bersentuhlah suami isteri, maka tak perlu nak pergi ulang balik. Kan ulang. Ya Allah. Tujuan kita mengambil wuduk sebelum tidur ialah membersihkan seluruh anggota badan kita daripada dosa. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya daripada anggota wudukmu itu keluarlah dosa-dosa. Daripada wajahmu, daripada celah jari jemarimu, daripada celah jari kaki, semua tu seluruh anggota wuduk. Dan ibu-ibu muslimin muslimat sekalian, perasan atau tidak, hanya anggota wuduk yang terlibat dengan dosa. Anggota mulut, anggota tangan, anggota jari, anggota mata, ini semua anggota wuduk. Anggota telinga, basuh telinga, anggota kaki, lutut tak buat dosa, paha tak buat dosa, kaki melangkah ke tempat yang lara, tempat dosa, mulut bercakap, mata melihat, telinga mendengar. Sebenarnya anggota wuduk kita Allah bersihkan daripada dosa-dosa kecil 5 kali sehari seketika kita mengambil wuduk untuk salat. Dan kalau kita perhatikan, anggota wuduk yang sama juga adalah anggota yang akan berlakunya penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit melalui apa? Hidung, mulut, mata, tangan, kaki. Betul atau tidak? Ke ada penyakit berjangkit melalui lutut? Tak ada. Melalui pinggang? Tak ada. Semua rongga-rongga badan, anggota badan yang terlibat dengan wuduk adalah anggota yang terdedah kepada dosa dan terdedah kepada penyakit. Sebab itu pengkaji-pengkaji, orang-orang saya kata orang Islam adalah umat manusia yang paling sehat di dunia. Sebab 5 kali sehari agamanya mewajibkan untuk membersihkan organ-organ badan yang terdedah kepada penyakit, terdedah kepada udara, terdedah kepada cahaya dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Hebat sebenarnya Allah menjaga kita zahir dan batin. Dan setiap kali kita mengambil wuduk 5 kali sehari, kita ada buat dosa daripada subuh sampailah zuhur. Bila zuhur Allah menyucikan kita. Zuhur sampai asar ada buat dosa-dosa kecil. Yang gugur ada dosa kecil ya. Dosa besar dengan taubatan nasuha. Bila sampai kepada asar ada dosa, asar Allah gugurkan balik dosa kita. Asar ke maghrib ada dosa yang kita buat. Maghrib sampai isyak ada dosa kita buat. Dan antara isyak ke tidur ada dosa yang kita buat. Jadi sebelum tidur, yang sementara, mati sementara, kita bersihkan dulu dosa. Sekiranya mati betul-betul dalam tidur, mudah-mudahan dalam keadaan bersih daripada dosa. Sebab itu sunnah Nabi sebelum tidur mengambil wuduk. Seterusnya, setiap malam Nabi membaca surah Al-Mulk. Itu kita tahu Nabi sebut hiyal munjiyah, tabarakallazi biyadihil mulk, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Al-Mulk adalah penghalang, adalah pelindung daripada azab kubur. Subhanallah. Kemudian sunnah Nabi sebelum tidur adalah Sayyidatina Aisyah menceritakan Nabi akan merapatkan kedua tangan. Maksudnya macam tadah doa lah. Lalu Nabi membaca 3 kul. Jadi sebelum tidur, janganlah tidur sebelum membaca 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan menyapu ke seluruh tubuhnya. Ni Aisyah cerita. Seluruh tubuhnya ke seluruh bahagian yang mampu dicapai oleh tangan. Subhanallah. Maka kita, adakah kita buat begitu setiap malam? Sedangkan kita tidak dijamin syurga, kita tidak dijamin selamat daripada api neraka. Sesungguhnya Rasulullah menunjukkan kita contoh begitu supaya kita menjadi orang yang bersedia untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan apa yang Nabi suruh kita ikut Nabi bukan benda yang tidak mampu diikuti, tidak. Semua sunnah Nabi adalah sunnah yang mampu diikuti oleh semua manusia. Sebab ia perkara yang dalam perihal kemampuan kudrat manusia.
Dan Nabi menunjukkan kita sunnah-sunnah seperti ini kerana Nabi sayangkan kita. Nabi nak pastikan kita dapat husnul khatimah yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Okey, sekarang cuba kita belek lagi buku ni sampailah kepada muka surat 23. Okey. Nanti baca sendirilah ya, yang belek-belek tu. Memang tak sempat nak baca semua, kita langkau-langkau saja. Seronok ibu-ibu bila ada buku sendiri, balik nanti baca matan hadis tu. Jangan baca terjemahan terus. Kita umat Islam Al-Quran baca, tapi terjemahan kadang tak baca. Bila baca hadis Nabi pula terbalik. Dia baca terjemahan terus, tak baca matan. Sebab itu bila kuliah bersama dengan saya suka mengajak bersama-sama baca matan hadis. Kalau kita cintakan Allah, baca kalam Allah. Betul kan? Cintakan Rasulullah, baca kalam Rasulullah. Hadis Nabi adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga wahyu daripada Allah. Membacanya mendapat pahala. Ketika kita membaca hadis Nabi dapat pahala. Jangan terus baca terjemahan, baca matan hadis dulu. InsyaAllah. Sebab itu semua buku yang saya bersama dengan penulis terbitkan, bila beberapa syarikat minta tulis buku, saya tengok, saya pesan awal-awal, setiap hadis Nabi saya nak matan, supaya orang kita dibiasakan membaca matan hadis Nabi, jangan terjemahan terus. Okey, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla uqdatin makanaha alaika laylun tawilun farqud fa in istayqaza fazakarallaha in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan membuat 3 ikatan. Okey. Tadi tu kita bincang tentang bagaimana adab akhlak kita sebelum tidur. Sekarang pentingnya bagaimana kita bangun daripada tidur, ia akan menentukan ataupun mempengaruhi bagaimana kita bangun setelah mati betul-betul besok. Ketika kita mati yang sebenarnya, kita akan bangun di alam yang lain. Bila kita tidur malam tadi, bila kita bangun di hari yang lain. Betul atau tidak? Hari yang baru, yang mana malam tadi dah ramai yang meninggal dunia, dia tak berjumpa hari ini. Di seluruh dunia, mungkin ratus, mungkin ribu, ada manusia yang tak jumpa hari ini. Jadi bila kita tidur pada waktu malam dengan baik dan kita bangun di hari yang baru, bila kita mati yang betul-betul besok, kita akan bangun di alam yang baru, alam barzah. Jadi bagaimana keadaan kita bangun setiap hari mempengaruhi bagaimana kita bangun setelah mati besok. Jadi apabila Nabi memberikan kita beberapa contoh hadis seperti ini, ia bukan perkara yang ringan. Kenapa sampai Nabi cerita begini kepada kita? Cuba perhatikan hadis Nabi ni. Nabi sebut apa? Syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk, di leher, bahagian belakang setiap seorang dari kamu semua ketika tidur. Nah, ikatan syaitan ini bukannya ikatan yang ringan-ringan, bukan halus, bukan ikatan yang mudah dibuka. Salah seorang dari kamu semua ketika tidur. Okey, subhanallah. Terima kasih Encik Suami. Pada setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah.
Jampi syaitan pada setiap ikatan. Ketika kita tidur, dia buat ikatan di leher kita kan. Dan ini alam gaib, tak nampak. Dan syaitan akan jampi dengan perkataan, malam masih panjang, tidurlah. Itu yang kita bangun 3 malam, 3 pagi, dah pergi tandas buang air, masuk tidur balik. Pada ada sentuh air dah tu kan. Sebab baru pukul tidur, baru pukul 3. Kemudian terkejut pukul 5. Oh, pukul 5 sempat lagi ni, sikit lagi. Sambung balik, masuk balik dalam selimut. Lepas tu bangun 5 suku. 5.30 lah, sempat 2 rakaat. Dengan tahajud 2 rakaat, dengan witir serakaat, sempat je 10 minit. Boleh. Subhanallah. Dah begitu berapa lama? Dah 10 tahun, dah 20 tahun, dah umur 50, dah umur 60, dah umur 40. Macam tu lagi. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya selama ini kita tidur dalam keadaan dibelenggu oleh belenggu syaitan tu. Tapi Nabi bagi kita jalan keluar. Nabi sebut, jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah salah satu ikatan. Kemudian jika dia berwuduk, putus lagi satu ikatan. Yang ketiga, jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan yang terakhir. Muslimin sekalian, bangun tidur walaupun lambat, janganlah kelang kabut. Kalau kelang kabut, tak keluar zikir tu. Bangun, bang dah lambat bang, cepat bang, dah lambat. Lepas tu pergi kejut anak cucu pula, bangun dah lewat, cepat-cepat sekolah. Dia tidak terlepas belenggu yang pertama tu, tak terlepas. Bila bangun daripada tidur, baca doa tu dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tak ingatlah doa tu, apa-apa kalimah zikir. Allahu Akbar. Agak-agaklah kan, kalau bangun pukul 5, pukul 4, zikir tu dulu, Allahu Akbar. InsyaAllah kuat untuk bangun qiyamul lail. InsyaAllah kuat. Tapi bila bangun dalam keadaan, ya Allah aku berapa ni? Ya Allah tu kat mulut, tapi fikiran dan hati tu pada jam. Dalam fikiran dan hati tu nak cari alasan untuk sambung tidur. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui aku tak larat. Aku dah tua ya Allah. Ya Allah, Kau Maha mengetahui semalam kenduri. Tak apalah bang, bukan selalu. Allahu Akbar. Mencari-cari alasan. Nauzubillah min zalik. Jadi perkara pertama bila bangun untuk lepas daripada belenggu, nak pergi tandas ke, buat susu anak ke, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila kejutkan cucu ataupun anak, suami, kejutkan dengan kalimah apa? Assalamualaikum. Doa dulu. Kemudian bila dia bangun baca doa, insya-Allah. Sebab ramai juga yang tanya saya, ibu-ibu, ustazah macam mana? Anak saya susah sangat nak bangun pergi sekolah, susah sangat. Dan saya bukan nak kata anak saya mudah, tapi bukanlah peringkat sampai susah. Kita ada 7 orang anak, ada 5 orang anak sekolah kan. Tapi alhamdulillah, maksudnya kalau kejut tu, saya rasa ibu-ibu pun macam tu, saya rasa. Tak adalah susah. Assalamualaikum. Memanglah terpisat-pisat, tapi dia orang terus duduk dan dah dibiasakan daripada kecil, kita memimpin dia baca doa bangun tidur. Duduk, kita cakap duduk, baca doa. Dia pun nak kadang terpisat-pisat tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da. Okey, lepas dia dah baca, kita kata pergi tandas, ambil wuduk. Lepas tu terus solat. Kalau dah bangun terlambat, ambil wuduk dulu, tak payah mandi sebab nak kejar tahajud kan. Ajar daripada kecil anak yang dah mampu solat. Jadi kalau sempat mandi dulu, ambil wuduk. Bagi wanita yang haid, yang tidak dapat solat, bagaimana dia nak lepasi dengan ikatan yang terakhir? Dengan memperbanyakkan zikrullah selepas itu, ganti kepada solat tu. Subhanallah. Jadi cuba tengok Nabi sebut apa. Pada pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Orang yang buka ikatan syaitan ni, yang tiga-tiga dia buka ni, dia akan melalui pada pagi hari, dia akan semangat dan dia akan gembira. Jika tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas. Jadi hati-hati orang yang muka ketat, susah nak senyum, takut dia duduk heret, belenggu syaitan. Sebab ini bukan kata-kata kita ni, bukan saya yang sebut, Nabi sebut. Orang yang ciri-cirinya asyik nak marah, asyik bad mood, muka tak ceria, asyik tak puas hati je, buka Facebook asyik komen je, mungkin harinya tidak terlepas daripada belenggu syaitan.
Tapi orang yang bangun harinya dengan doa, kemudian dengan wuduk, kemudian dengan solat, dengan zikrullah, Nabi kata dia akan bersemangat, dia akan rajin, dia akan ceria. Subhanallah. Memang ciri-ciri orang ataupun ahli syurga adalah wajah ceria. Senyum belaka? Boleh tak senyum ceria, pakcik-pakcik? Ada yang macam tu. Suruh senyum, dia tunjuk tangan tu. Muslimat sekalian, Nabi SAW manusia yang jarang dilihat tanpa senyum. Sampai sahabat-sahabat Nabi ada yang sebut, aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah melainkan Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Bukan bermaksud Nabi tidak ada ujian, Nabi lagi berat ujian daripada kita. Tapi bagaimana Nabi senyum kepada ujian Allah, Nabi senyum kepada pemberi ujian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senyuman kita berganda-ganda pahala bila kita senyum kepada orang yang halal, orang yang patut kita gembirakan, iaitu pasangan kita, suami kita. Dan suami yang senyum manis pada isteri, subhanallah, senyum dia, isteri dia lah, bukan isteri orang lain ya. Isteri pula senyum pada suami dia, bukan suami orang lain. Senyum paling manis, pahala berganda-ganda. Subhanallah, melihat wajah pasangan itu rasa sejuk, mata memandang. Tengok muka suami sejuk ke panas ibu-ibu? Sejuk, Masya Allah, subhanallah. Jadi tak puas tengok muka suami kan, sampai tak tengok telefon, tengok muka dia. Masya Allah. Subhanallah, senyum. Kan ada lagu tu kan? Senyum seindah suria yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, duniamu berseri. Subhanallah. Senyum mesti daripada hati, baru sampai ke hati. Kalau senyum muka saja, hati tu dia sebenarnya tak ikhlas nak senyum, orang tak rasa. Kalau senyum, orang pun cuba salah kan. Tapi kalau senyum daripada hati, dia memang terpancar pada muka. Dan Nabi sendiri sebut kepada kita, jangan kamu meremehkan suatu amalan walaupun berwajah manis. Kita tidak tahu ya, rupanya yang menghimpun pahala yang banyak di mahsyar kelak, kita tertanya, mana pahala banyak-banyak ni? Rupanya pahala senyum. Sampai orang panggil, hajah mana? Hajah yang penyenyum tu. Sebab kuatnya makcik tu senyum jumpa orang, sampai diberi gelaran hajah penyenyum. Ada pula sebaliknya, hajah mana? Yang muka ketat tu, na'udzubillah. Jangan sampai tahap kita diberi gelaran yang sebaliknya. Orang yang suka senyum, wajah ceria, insya-Allah jumpa malaikat yang senyum berwajah ceria. Malaikat Ridwan, penjaga syurga. Orang yang susah nak senyum, muka ketat, walaupun ada orang cakap, ustazah saya memang dilahirkan muka ketat. Ada yang cakap macam tu, orang tengok saya garang, orang selalu ingat saya sombong, muka saya muka orang sombong. Tapi tak ustazah, saya tak sombong. Saya kata tak ada masalah muka macam mana, itu ciptaan Allah, Allah ciptakan dengan terbaik. Tapi saya percaya, orang yang wajah macam mana pun, kalau senyum memang terus berseri, cantik, tak kira lah warna apa, muka ketat ke, muka sombong ke, muka apa pun, bila senyum kalau daripada hati mesti indah. Orang panggil senyum kambing kan? Kambing kalau senyum pun lawa. Betul tak? Kucing senyum pun lawa. Bila senyum saja, subhanallah, terus diberi pahala. Betapa Allah nak sangat beri kita pahala begitu mudah. Tak buat apa-apa, percuma, tak payah cakap apa-apa. Jumpa sahabat-sahabat yang halal untuk kita senyum, senyum. Ini berselisih dengan orang sebelah langsung tak senyum. Dan senyumlah kerana Allah. Ada orang dia senyum dekat jiran, jiran tak balas. Dia terus cakap dengan suami dia, bang, saya dah tak nak senyum pada dia tu. Orang senyum buat tak tahu. Rupanya senyum kerana nak balasan manusia. Kalau dia senyum kerana Allah, dia tahu hasil daripada dia senyum, Allah bagi pahala, bukan jiran bagi pahala. Dia tetap akan senyum walaupun jiran tu tak balas. Kemudian bila angkat tangan pun sama, angkat, orang tu tak balas, bang, tak ada dah saya nak angkat-angkat. Sombong jiran tu. Kita angkat buat tak tahu. Padahal jiran tu spek dia baru patah. Kan dia tak nampak tu. Dia cuma nampak jalan lurus balik ke rumah saja. Jadi kita terus juga angkat tangan kerana kita menyapa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beri pahala bukan manusia, Allah. Jadi kita boleh tahu kita ni buat sesuatu kerana Allah atau tidak bila kita kecewa dengan manusia.
Allahu Akbar. Okey, jadi insya-Allah bangun tidur jangan lupa untuk lepas daripada belenggu syaitan. Okey, sekarang kita belek lagi hadis Nabi yang di belakang. Muka surat 24. Ini bagaimana seharusnya kita melalui waktu pagi. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Utsman bin Affan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu yaqulu fi sabahi kulla yawmin wa masa'in kulli laylatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim salasa marrat fayadurruhu syai'un. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada Utsman, sesiapa daripada umatku yang berdoa, daripada Utsman bin Affan yaqul, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada umatku yang berdoa pada waktu pagi dan petang setiap hari, wa masai kulli lailatin, pada waktu petang, kalau lupa petang pada waktu malam, dengan nama Allah yang zat, dengan nama Allah, dengan zat yang bersama namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, memberi mudarat baik di bumi maupun di langit. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi sebut salasa marrat, sebanyak 3 kali, maka dia akan bebas dari sebarang mara bahaya. Subhanallah, saya pasti kita semua tahu pasal zikir ni. Zikir ini mula masyhur sejak daripada COVID-19 start bulan 2, bulan 3 hari itu. Dan zikir ini dalam Al-Maqsurat ada. Nabi sebut 3 kali ibu-ibu, baca pagi dan baca waktu petang. Lupa pada waktu petang, baca malam. Dan insya-Allah pagi ni dah baca belum 3 kali ni? Wajibkan, ini zikir wajib dibaca setiap pagi. Lepas subuh terus baca. Ada orang buat lagu kan, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Kita ulang 3 kali ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Subhanallah. Bila kita melakukan suatu zikir, jangan melepaskan daripada khusyuk. Sebab kita bimbang juga, kita leka dalam melagukan. Sebenarnya kita perlu ada dalam doa zikir tersebut adalah harapan, pengaduan, permintaan kita dengan Allah. Contoh macam ni lah ibu-ibu, kita buat salah dengan suami, lepas tu kita minta maaf dengan berlagu. Minta maaf bang, saya minta maaf. Macam itulah contoh. Ini contoh saja, bukan saya menyamakan. Minta maaf, minta maaf. Jadi dia macam nak kata serius ke tak serius tu kan, macam main-main. Awak minta maaf ke awak main-main? Mungkin suami tanya. Jadi setengah orang masa diistighfar kan ada yang melagukan, tak ada masalah. Astaghfirullah Rabbal baraya, contoh. Jadi dia melagukan. Kalau dia melagukan, dia hanya terbuai dengan lagu, bimbang, dia bukan betul-betul minta ampun dengan Allah. Ada ketikanya bila kita buat dosa yang sungguh-sungguh, cara kita minta maaf dengan suami pun sungguh-sungguh kan. Bang, nada suara, saya minta maaf sangat-sangat, dengan memek muka, dengan nada suara, dengan bentuk badan mengkekok je, tahu buat salah kan. Tapi kalau guna nada, bang minta maaf lah, tu macam nak marah tu kan. Sama lah macam kita kadang Astaghfirullah,
minta maaf dengan Allah ke apa tu kan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita minta maaf ampun dengan Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah, 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 mohon ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Subhanallah. Jadi ada sekali-sekala kita nak lagukan astaghfirullah, kita rasa macam terbuai. Subhanallah. Bukan kata haram untuk dilagukan, tidak, boleh. Tapi jangan sebab lagu kita tak sampai masuk khusyuk, tidak sampai masuk doa kepada Allah. Jadi bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Nabi sebut siapa yang baca 3 kali pagi, 3 kali petang, kalau lupa petang malam, maka tidak ada mudarat dia akan menimpanya. Dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, baca doa dan zikir ini dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu. Bila dah baca pagi, baca petang, dan sekiranya diuji juga, dijangkiti juga, insya-Allah mudaratnya tak berat. Sebab itu di sana ada orang walaupun positif, tapi dia tidak ada gejala ataupun gejalanya ringan, tak sampai sesak nafas, batuk-batuk biasa saja, dan boleh buat aktiviti seperti biasa di hospital dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dalam menghadapi wabak ini, bukan semata-mata SOP manusia yang aturkan, tetapi SOP kita dengan Allah patut kita kena jaga. SOP lidah kena jaga, jangan sebut perkataan-perkataan yang keji. SOP hati kena jaga. Ketika meminta dengan Allah, SOP-nya adalah khusyuk. Ketika meminta dengan Allah, SOP-nya adalah yakin. Meminta dengan Allah penuh harap, bukan dalam keadaan kita minta Allah tahu kita ragu-ragu dengan Allah. Itu bentuk sangka buruk dengan Allah. Bila kita minta sesuatu, kita ragu untuk Allah makbulkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi antara zikir lain yang Nabi suruh bila waktu pagi adalah zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Subhanallah. Saya rasa masa saya dah habis kan. Patutnya mula tadi pukul 9.30, sekarang dah pukul 11. Betul lah, masa saya diberi sejam setengah. Jadi kita belek sikit lagi. Belek saja. Kita tengok muka surat 25, ada lagi hadis Nabi. Kemudian muka surat 26, ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Seronok ibu-ibu bila baca buku. Bila ada buku, kita bawa balik sesuatu. Dan janganlah kita pegang pada, ramai orang tua jumpa saya, Ustazah, cik bukan apa tak beli, kalau beli tak baca, dia kata. Saya kata, cik kalau cik tak baca, buku yang dibeli jadi wakaf. Maksud wakaf adalah lepas cik mati, mungkin ada anak cucu baca, pahala mengalir. Dan jangan sebut cik beli nanti tak baca, itu jadi doa. Lebih baik makcik sebut, Ustazah, insya-Allah makcik akan baca. Insya-Allah makcik nak menyaut seruan Allah. Wahyu yang pertama ibu-ibu sekalian. Wahyu pertama dan kalimah yang pertama. Kalimah wahyu yang pertama, kalimah apa? Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Seluruh umat, setiap Nabi ada kekuatan yang berbeza. Nabi Daud kekuatan dia besi. Siapa yang menguasai besi, dia menguasai umat ketika itu. Dan Nabi Daud diberi kelebihan pengetahuan tentang besi. Zaman Nabi Nuh perkapalan, pertukangan. Zaman Nabi Musa berkenaan dengan sihir. Dan Allah beri tongkat yang boleh mengalahkan semua sihir, ahli sihir Firaun. Dan bila zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini zamannya siapa yang menguasai ilmu, dia tetap dalam kebenaran. Siapa yang mampu menguasai ilmu, dia boleh menguasai dunia pada hari ini. Sebab itu orang Yahudi, Bani Israel, masih lagi yang pertama menguasai ilmu, dan rujukan mereka adalah mereka mengkaji Al-Quran. Mereka mengkaji Al-Quran. Dalam Al-Quran terkandung semua ilmu, sains ke, biologi ke, fizik ke, kimia ke, semua ada. Geografi ke, tentang manusia, tentang alam, tentang bumi, semua ada di dalam Al-Quran. Mereka sangat kuat, orang Taliban Barat mengkaji Al-Quran, sangat hebat.
Tapi mereka mengkaji Al-Quran untuk menjatuhkan umat Islam, mengkaji Al-Quran untuk kepentingan dunia. Tapi umat Islam seharusnya umat yang paling kuat mengkaji, misi daripada membaca. Tapi malangnya pada hari ini umat Islam sangat malas nak membaca, sangat malas. Lagi-lagi ujian telefon datang, masa dihabiskan dengan telefon. Bukan kata telefon itu lara, yang lara kita ini yang tidak boleh mengawal telefon. Bayangkan ibu-ibu, buku senipis ini tak ramai yang mampu baca. Buku senipis ini, kalau 1 jam boleh habis dengan telefon, bayangkan 1 jam sebenarnya boleh habiskan setengah buku dah. 2 jam boleh habis. Sepatutnya 1 hari, kalau kita tengok masa kita dengan telefon 1 hari 2 jam, 1 hari boleh habis 1 buku. Tetapi kerana kita lari daripada kekuatan umat Islam, Allah sebut Iqra, bacalah. Baca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan buku ni pun, buku apa-apa pun sebenarnya terbitan daripada Al-Quran. Sebab itu bila kita alih, kita buka-buka, selang ayat hadis Nabi, selang ayat Al-Quran, tak lagi. Kita tidak ada ilmu. Ilmu yang manusia datang, yang dapat ilham menulis pun datang daripada ilham daripada Allah, daripada kalamullah. Allahu Akbar. Cuma manusia mengembang-ngembangkan sahaja. Hakikatnya datang daripada kalamullah. Okey, subhanallah. Cuba baca tu hadis Nabi. Saya baca sorang-sorang ya sebab nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'qil bin Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hina yusbihu salasa marrat a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Nabi bersabda, sebutlah ketika pagi sebanyak 3 kali, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Pagi-pagi ucap a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Ini juga dalam Al-Maqsurat ada 3 kali baca waktu pagi, InsyaAllah, sehingga dia tidur kembali, dia selamat daripada godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Okey, cuba kita tengok belek lagi buku ni. Belek muka surat 33. Tengok muka surat 33. Di sana ada firman Allah berkenaan dengan kematian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang berjawab pasti akan merasai mati. Kemudian Nabi Allah berfirman lagi, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kukuh. Contoh, ada orang dia nak lari pada kematian, dia bina benteng yang tebal, yang kukuh, yang tinggi, dia duduk dalam tu dengan makan cukup, rehat cukup. Tapi kalau kematian datang, tidak boleh apa pun yang menghalang malaikat maut. Kemudian ada lagi tu muka surat belakang 34. Buku ini masa dibuat, penerbit kata, Ustazah, untung tak banyak ni buku ni, bahagian pencetakan buat, sebab bukunya penuh dengan warna-warni dan setiap hampir muka surat memang berbeza dia punya design. Sebab biasa buku hitam putih kosong saja. Masa dibuat, saya kata saya nak sebuah buku didesain dengan sedap mata memandang dan anak-anak kecil pun suka nak baca, orang tua pun suka, menarik untuk dibaca, dan mudah-mudahan dia seimbang dengan isi kandungan dia. Jadi di situ ada lagi firman Allah tentang bab kematian. Okey, belek lagi, belek. Lepas tu ada cerita sikit. Ustazah nak cerita, nampak tak muka saya tu bercerita. Okey, lepas tu ada tips sikit. Kemudian cuba tengok bab yang keempat. Ya Allah, inilah caraku mengingati mati. Tengok ada muka surat warna pink. Ya Allah, inilah caraku mengingati mati, muka surat 47. Okey, pada muka surat ini, bab ini, nanti balik baca sendiri muslimat sekalian, muslimin muslimat. Sekarang adalah perihal bagaimana nak dapat husnul khatimah. Bagaimana nak buat persiapan, bukan husnul khatimah lagi, bagaimana cara kita hidup supaya kita di kalangan orang yang selalu mengingati mati. Ingat mati bukan maksudnya minta mati, tapi buat persiapan untuk mati. Nanti boleh baca muka surat 53. Ada 7 hak saudara terhadap saudara. Minta maaf, ada 6 hak. Muka surat 53. Jadi ini checklist kita sebelum mati. Sebelum mati, pastikan 6 perkara ni beres. Kalau tak beres, jangan mati lagi. Soalannya ayat macam tu lah. Kita ni kan ada checklist semua. Nak pergi umrah ada checklist. Mutawif bagi, ustaz bagi 20 checklist. Bawa itu, bawa ini. Cukup checklist, legalah kita. Dah lengkap, ready untuk berpindah, untuk musafir. Jadi untuk mati pun ada checklist dia. Ini di antara checklist sebelum mati, settlekan ini dulu.
Kalau saya tak settle checklist ni, bimbang, itu yang takut nak mati tu. Okey, subhanallah, belek lagi. Cuba tengok muka surat 57. Muka surat 57 ni ada satu hadis Nabi SAW tentang bagaimana doa Rasulullah SAW. Ada satu doa yang Rasulullah ajarkan. Cuba baca terjemahan, subhanallah. An Zuhair qala, daripada Zuhair berkata, Rasulullah SAW dia berdoa, iaitu baginda berdoa, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Kami insya-Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Ini antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah apabila pergi menziarahi kubur. Jadi kita bila pergi ziarah kubur, itu antara cara kita mengikmati ziarah kubur. Bila ziarah kubur boleh bawa buku ni. Kemudian belek muka surat 57. Betul ni. Daripada kita duduk ulang benda yang sama, itu antara sunnah Nabi bila ziarah kubur. Mendoakan keselamatan orang ahli kubur dan juga kita. Okey, sekarang saya nak juga belek, minta maaf, ambil masa lebih kurang 5 minit lagi. Di sana muka surat 64. Cuba tengok. Cantik tak design tu? Warna biru muda, ada bunga-bunga. Betapa nak sangat supaya kita ni rajin baca. Kalau tak rajin lagi tak tahulah. Dan apa yang terkandung dalam buku ni adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Cuba tengok, di sana ada doa. Allahumma taqtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Doa untuk dapat kematian yang baik. Kemudian subhanallah, yang di bawah tu, doa ni ibu-ibu, lepas ni tanda muka surat ni. Lepas solat baca doa yang di bawah ni. Doa atas tu ramai yang hafal, doa bawah tu tak ramai yang hafal. Tapi Nabi bersabda dalam hadis yang lain ibu-ibu, Nabi kata begini. Nabi sebut, Nabi kata barang siapa yang diberikan kematian yang baik, dia akan dimatikan dengan amal soleh. Mafhum daripada hadis Nabi. Jadi kita perlu minta dengan Allah doa ni. Allahumma ja'al khaira a'malina ma yali ajalana waj'al khaira ayyamina yauma liqaka. Maksudnya ialah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku sehingga akhirnya, dan sebaik-baik perbuatanku hingga kesudahannya, dan sebaik-baik masaku hingga berjumpaimu. Kita nak kita mati dalam keadaan sedang membuat amal soleh. Sebab Nabi sebut di antara tanda-tanda diberikan husnul khatimah, dia dimatikan Allah dalam beramal soleh. Jadi kita tak tahu bagaimana penghujung kematian kita. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kan ada cerita 4 hari lepas ke 5 hari lepas yang meninggal ketika azan. Dan setahu saya dia bukan Bilal. Yang saya baca cerita, dia macam pembersih, tukang bersih ataupun tukang jaga surau, penjaga surau tu, tukang bersih, tukang cuci, macam tu lah. Tapi akhir-akhir ni, sebelum dia meninggal dunia, dia minta untuk azan. Mungkin dia sebenarnya nak sangat jadi Bilal, suka nak azan, jadi dia minta, dan orang pihak surau berikan pada dia. Dalam beberapa hari, masa setelah dia melakukan azan, subhanallah, Allahu Akbar, dia tengah azan, tiba-tiba azan tu tak habis. Rupanya tengah azan, dia meninggal dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kita harap macam mana? Meninggal tengah solat, meninggal tengah baca Quran, meninggal tengah salawat, meninggal tengah sedekah, meninggal dalam puasa. Macam mana kita nak dapat meninggal yang husnul khatimah yang begitu indah ni, yang dijamin syurga ni, tanpa kita meminta dengan Allah, mesti dengan minta dengan Allah. Jadi doa di bawah itu antara doa supaya kita minta kita akhir. Khairu a'malina ma yali ajalana. Sebaik-baik amalan saat ajal kita. Amalan yang baik saat ajal kita. Subhanallah. Jadi subhanallah, sebelah tu ada lagi berkenaan la ilaha illallah. Sekarang last kita pergi kepada muka surat. Nanti tengok, Masya Allah, ada lagi tu macam-macam. Cuba belek. Kemudian ya Allah, aku datang kepadamu sendirian. Nanti kita akan tengok ada kisah-kisah. Cuma ada bab fitnah Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Ada hadis Nabi tentang calon ahli syurga, ada calon ahli neraka.
Okey, muka surat 89. Tadi kita cerita amalan yang masuk syurga. Tapi muka surat 89 tadi amalan nak husnul khatimah. Muka surat 89 adalah mereka yang su'ul khatimah. Muka surat 89 adalah hadis Nabi tentang siapa yang dikenakan azab kubur. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, balik nanti baca sendiri matan hadis ni, tak sempat ya. Ibnu Abbas melaporkan, suatu hari Rasulullah SAW melewati salah satu tembok kuburan dari tembok-tembok kota Madinah, dan beliau mendengar suara dua orang yang merintih. Suara dua orang yang merintih kesakitan lah maksudnya. Rasulullah SAW bersabda, kedua-duanya sedang diseksa. Mereka diseksa bukan kerana dosa besar. Allahu Akbar. Nabi beri kita gambaran khabar kepada kita, amaran kepada kita yang sedang diseksa di alam kubur, yang dengar suara tu bukan kerana dosa besar mereka diseksa. Yang pertama, Nabi kata dia tidak mencuci bersih bekas kencingnya. Dan yang kedua, berjalan mengedarkan isu yang memecah belah. Yang pertama, dia tidak membersihkan kesan buang air kecil. Sama ada dia tak istibrak, tak menghabiskan air kecil, air kencingnya. Kadang-kadang lepas buang air kecil, kita ni kelang kabut, nak cepat-cepat bangun, lepas tu rasa macam nak buang lagi. Sebenarnya kalau ikut dari sudut mazhab kita Syafi'i sendiri, kita kena istibrak dahulu, berdehem ataupun tekan sikit bahagian hari-hari tu. Sebab dibimbangi ketika solat, lepas tu kita ambil wuduk, bila pergerakan dalam solat keluar balik air kencing tu. Jadi sebab ada proses tekanan, pergerakan dan sebagainya. Jadi berhati-hati, kita nampak benda tu remeh tapi menjadi penyebab kepada azab kubur. Sama juga dengan orang yang tidak menjaga kebersihan, tak bersihkan betul-betul dan sebagainya. Jadi Nabi sebut yang pertama tidak mencuci bersih bekas kencingnya. Yang kedua, berjalan mengedarkan isu yang memecah belah. Sekarang negara kita Malaysia bab isu politik memang tak reda. Daripada awal dah berapa tahun dah macam ni. Di sana ada golongan yang kerja tetap dia adalah pengadu domba. Nak mecah belah je. Ayat dia timbul kontroversi je. Wallahu alam. Jadi berhati-hati. An-namimah, Nabi kata an-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba, orang yang suka pecah belah ni tidak akan masuk syurga. Itu kalau kita tengok dalam yang besar. Dalam keluarga ada pemecah belah juga. Kadang-kadang mak mertua ni ada masalah dengan menantu. Dia tak puas hati tengok suami dia elok dengan menantu tu. Dia nak juga suami dia ni, bapa mertua menantu ni pun tak suka menantu. Bang, awak ni buat macam biasa dengan menantu tu. Dah lah awak tahu menantu tu nyakitkan hati saya. Dia tak puas hati tu, suami dia tu elok dengan menantu tu. Dia nak supaya pecah belah. Kadang-kadang ibu bapa jadi pecah belah anak menantu. Nauzubillah. Jangan sampai kita ni menjadi an-namimah. Azab kubur, dan Nabi sebut pemecah belah ni tidak masuk syurga. Kita akan diuji ibu-ibu sekalian, dengan anak sendiri, dengan menantu, dengan cucu, dengan adik-beradik. Adakah kita tergolong di kalangan orang yang pemecah belah? Walaupun kita solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, zikir banyak, tapi kalaulah kita di kalangan pemecah belah, kita termasuk mereka yang akan dikenakan azab kubur. Na'udzubillah min zalik. Bertaubat dan tinggalkanlah perbuatan tersebut. Bukan nampak yang besar-besar dalam lingkungan kita. Kadang tu buat grup khas pula. Sebab tak puas hati dengan salah seorang adik-beradik, buat grup khas ni, nak cakap pasal seorang tu. Kalau tujuan grup tu nak memulihkan keadaan, alhamdulillah dibenarkan. Tapi kalau tujuan grup tu sebab tak puas hati tengok ada salah seorang adik ni masih lagi baik dengan yang tu, padahal yang tu menyakitkan hati kita, menyakitkan hati mak ayah contoh. Jadi kalau ia bertujuan untuk memutuskan pengadu domba dan sebagainya, maka na'udzubillah min zalik. Dan bila kita jumpa hadis Nabi tentang perihal ini, kemudian Nabi pun kata, kemudian Rasulullah SAW meminta diambilkan dahan pokok kurma, lalu dibelah dua, dan Rasulullah SAW meletakkan belahan dahan pokok kurma itu pada kedua-dua kubur itu. Rasulullah SAW ditanya, kenapa melakukan hal itu? Rasulullah SAW menjawab, semoga ini meringankan seksa mereka selama mana dahan itu belum kering. Itu antara karamah Nabi SAW, mukjizat Nabi lah. Nabi letak daun tu.
Kita janganlah pula pergi ke kubur letak daun. Dah kenapa letak ranting tu? Mudah-mudahan nanti selama mana ranting ni kita tidak ada mukjizat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu di sana ada peristiwa yang hampir sama tapi berbeza. Satu ketika ada beberapa orang sahabat Nabi. Ini dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Ini buku pertama saya, Muslimin Muslimat. Ada dijual di sana juga. Buku ini lagi laju daripada buku ni. Tapi bukanlah kata jangan beli, beli semualah. Habiskan ya barang yang kami bawa tu, beli semua. Buku ni pada muka surat akhir ada tentang bab ada sahabat Nabi, dia pergi jumpa Rasulullah. Ceritanya sahabat ni dia bina khemah, dia tak tahu bawah tu kubur. Lalu dia mendengar ada suara daripada kubur yang membaca surah Al-Mulk daripada awal sampai akhir. Kalau kita bismillah lari dah lah kan. Tapi sahabat Nabi ni dia tunggu situ baca Al-Mulk, suara keluar daripada kubur daripada awal sampai akhir. Lepas tu dia pergi jumpa Rasulullah dan dia pergi bercerita. Lalu Rasulullah pun bila dicerita, ya Rasulullah, kami mendirikan khemah di atas kubur dan mendengar ada suara daripada kubur membaca daripada awal sampai akhir. Kemudian Rasulullah pun menyebutkan bersabda, Tabarakallazi biyadihil mulk hiyal mani'ah hiyal munjiyah min azabil qabr. Jadi berlawanan ni yang menyebabkan azab kubur, keluar suara juga. Dan Nabi kata daripada bekas kencing dan juga an-namimah, iaitu pengadu domba. Dan yang kedua pula suara yang keluar daripada kubur tetapi membaca surah Al-Mulk. Kita boleh design kubur kita daripada sekarang. Boleh design daripada sekarang. Nak kubur kita macam mana? Nak lapang, betul atau tidak? Nak sejuk, betul. Nak kubur kita wangi, betul. Nak kubur kita bersyahaya, betul. Kita akan dapat kubur seumpama itu. Sebab Nabi sebut kubur adalah gerbang pintu syurga ataupun jurang api neraka. Dan kubur sebenarnya rumah yang lebih mewah, lebih seronok, lebih indah daripada rumah di dunia ini. Sebab itu untuk membina rumah di kubur bermula daripada sekarang. Antaranya adalah amalan membaca surah Al-Mulk, jangan ditinggalkan pada setiap malam. Dan untuk kita menjadi sebuah keluarga syurga, pastikan anak cucu kita pun sama. Telefon anak-anak selalu ingatkan, Assalamualaikum, mak telefon bukan apa, mak nak pesan satu je, Al-Mulk jangan lupa baca ya. Tak payah panjang-panjang. Telefon, mudah-mudahan lepas kita mati besok. Mesej kadang tak kesan sangat, telefon sekejap. Tapi kalau nak mesej tak ada masalah. Ingatkan selalu. Mudah-mudahan lepas kita mati besok, anak-anak kita, Masya Allah, dia teringat tergiang-giang pesanan kita supaya baca Al-Mulk. Cakap dekat anak, dalam kubur mak tak boleh tolong kau. Bini kau pun tak boleh tolong kau. Siapa pun tak boleh tolong. Tetapi surah Al-Mulk boleh membantu. Sebab itu janji Nabi. Akan jadi penghalang, akan jadi penyelamat daripada azab kubur. Subhanallah, Alhamdulillah, sekadar itulah muslimin muslimat sekalian. Dah jadi 2 jam dah. Mohon maaf ya terlebih, dan mungkin saya sebenarnya rasa kita rasa bimbang. Kedua, rasa sedih tu bukan apa, sebab dah banyak dah program yang sebenarnya telah dirancang bulan 10, bulan 11. Banyak pihak penganjur dah mula batalkan. Kalau program saya lah, satu batal. Saya rasa macam, memanglah rasa sedih, tetapi kita akur dengan keadaan sekarang. Dan ketika pihak masjid ni masih teruskan, saya rasa subhanallah, kagum dengan pihak urus dia, sebab mereka tetap berani melakukannya. InsyaAllah kita doa banyak-banyak, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebab itu saya banyakkan kuliah saya sebelum ini, saya duduk di meja tu, kita tanda tangan, ambil gambar. Tapi kerana keadaan begini, saya diberikan peringatan oleh beberapa pihak, jangan ada kluster Ustazah Asma kluster Asma Harun pula. Maksudnya saya bimbang menjadi fitnah pula kepada agama kan. Jadi keinginan saya kalau sebelum ni memang saya akan tunggu dekat meja, seronok boleh jumpa, walaupun kita dalam keadaan menjaga. Tapi terbukti bila saya buat begitu, kemerdekannya tak boleh jaga. Walaupun kita kata jaga jarak apa semua, bila buat begitu jadi tak boleh jaga. Sebab keadaan sekarang agak kritikal. Nanti bila tenang balik, barulah kita boleh buat seperti biasa semula. Jadi lepas saya bercakap ni, saya mungkin masuk belakang ni, lepas tu saya terus menyelamatkan dirilah.
Menyelamatkan diri itu bukan kepentingan saya saja, kepentingan ibu-ibu semua juga. Bila berhimpit-himpit, beratur, ada nak ambil gambar, nak sign, dia akan jadi hilang penjarakan tu. Sayanglah diri kita sendiri, insya-Allah. Subhanallah, muslimat, muslimin sekalian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, banyak amal soleh dan pengalaman jauh daripada saya. Doakan kami, doakan saya, doakan untuk kita semua. InsyaAllah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.